اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وأهلنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد رسول الله الشيخ وأهل سلسلة ووصولهم وفروعهم ولاقبهم، شعر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين المحبين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 119 dan berkata Ad-Dahhak. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan berkata Ad-Dahhak, dan tiada belajar oleh setengah mereka itu akan setengahnya, melainkan segala yang warik. Apa dia yang warik? yakni orang yang bersifat patuh dan taat kepada hukum Allah. Itu makna kata warik. Orang yang bersifat warak, yakni orang yang bersifat patuh dan taat pada hukum Allah. Warak ni bukan jalan menunduk tu warak. Jalan menunduk itu adalah satu di antara kaedah untuk menjadi orang warak. Kerana Nabi suruh tundukkanlah pandanganmu. Bila kita berjalan tengkuk, jangan duk melilau mata. Jadi jalan menunduk itu
ya, adalah satu jalan untuk menjadi orang wara' jika dia tunduk itu kerana menuruti perintah Nabi, rendahkanlah pandanganmu. Tapi kalau dia menunduk tu sebab sakit tengkok, itu bukan nama wara', itu tunduk sakit tengkok. Dan bermula mereka itu pada hari sekarang tiada belajar mereka itu melainkan ilmu kalam. Apa dia ilmu kalam? Iaitulah ilmu tauhid dan ma'rifah. Belajar ilmu kalam, ilmu tauhid, tapi tak belajar ilmu tasawuf. Naknya begitu. Melainkan ilmu kalam, ini belajar ilmu tauhid saja, tapi tak belajar ilmu tasawuf. Jadi kita ni bila belajar ilmu tauhid, hendaklah menyusul oleh ilmu tasawuf. Belajar ilmu tauhid jangan terhenti di atas pengetahuan. Ilmu tauhid itu hendaklah disusuli dengan ilmu kesufian, ilmu tasawuf. Baik, habis di situ. Jadi dia kata, hari ni ramailah orang belajar ilmu tauhid sekadar boleh bercakap pandai lah. Tu pun kadang-kadang tak betul ke? Belajar ilmu tauhid pun tak betul ke? Kalam tasamuh dibuat i'tiqad. Jaga, ramai orang faham kalam tasamuh itu dibuat i'tiqad. Kalam majaz dibuat i'tiqad. Ya. Terkadang warak sangat, warak tak kena tempat. Apa dia? Kalam hakikat disyariatkan. Banyak orang salah tu dia lah. Kalam syariat sepatut disembunyikan, dizahirkan, dijadikan ilmu syariat. Nak jadi Jabariyah boleh ya? Pasal apa? Belajar ilmu tauhid, tasawuf tak ngaji, tak faham tasawuf. Belajar ilmu tauhid, tasawuf tak mengaji, jadi macam tadi juga. Apa dia? Tak kenal mana itu kalam hakikat, mana kalam syariat. Kalam tasamuh dibuat kalam hakikat. Majaz akli, majaz kauli dibuat ilmu hakikat. Maka jadilah mereka itu kalau tidak zindik pun sekurang-kurangnya fasik, wala'iyadzubillah. Belajar tauhid tapi tak faham istilah-istilah bahasa kitab. Ya. Jadi faham molek, selalu kita sebutkan perkara-perkara itu, ya, dan jangan malu nak bertanya apa dia makna ni, apa dia makna. Jangan malu. Jangan malu, tanya tak apa. Saya tak pernah marah orang tanya. Yang nak marah ni tak mau tanya. Lepas tu pandai buat pandai. Lepas tu dia kata ni, ustaz kata, sudah. Bila kata tu. Tanya, tak faham tanya. Tauhid ni tak faham tanya. Baik. Ini ilmu yang pertama-tama wajib dipelajari. Tauhid tak faham macam mana nak berjalan tasawuf. Baik. Ibarat dia, kita nak buat kek. Bahan-bahan buat kek tu pun dah tak betul. Cara-cara buat kek, tepung kastan, bawang merah 2 kilo, cabai kering 5 kilo, telur otik 5 biji. Buat apa? Kek oren. Jadi
Namanya kek oren. Jadi ya, dengar mu takut lah. Apa dia? Tuhan, cili kering 5 kilo. Puan nak makan kagak. Tepung 1 kilo. Belum makan, pergi tandas dulu. Ilmu dah tak betul lah, macam mana nak jadi? Ilmu nak kenal Allah tu dah tak betul dah. Ilmu tulis nak buat kek tadi dah tak betul dah. Nak jadi kek lah. Itulah ibarat dia. Ilmu tu dah tak betul. Mana nak berjalan tauhid, mana nak berjalan tasawuf. Baik. Lebih-lebih lagi tasawuf ni benda yang bukan nampak dilihat dengan mata kepala. Ya. Kalau dapat dilihat dengan mata kepala macam solat, kain koyak nampak aurat, tenang kita hukum sembahyang kau batal. Baca Quran, ya, ma'al gunnah dengan bila gunnah, kita dengar dia baca, boleh faham. Numati bertemu dengan kaf, dia baca izhar, boleh. Boleh faham. Dengar nampak zahir. Tapi kalau benda rohaniyah, jubah-jubah dah, serban-serban dah, kitab betul dah, faham salah pula. Masjid betul lah. Masjid apa? Masjid negara. Kitab betul lah. Kitab apa? Kitab Faridatul Faraid contohnya. Kitab apa? Durus Samin contohnya. Bakuratul Amani contohnya. Kitab betul lah. Dia faham pula salah. Pasal apa? Dulu mengaji tidur. Hari ni orang suruh buka ngajar. Dia pakai akal dia. Betul ke bersanad tu? Sanad ke bersunat? Ni dia. Ini ramai yang kalam tasamuh, kalam majas tak faham. Dia buat faham sendiri. Tapi yang tu yang laku. Ya. Baik habis. Yang keempat daripada ilmu, yang keempat daripada alamat alim ulama itu, iaitu bahawa adalah maksud alim ulama. Ulama di sisi tasawuf ialah orang yang ma'rifatullah. Ulama di sisi ulama tasawuf ialah orang yang arif billah. Walaupun dia tidak alim fiqh, tapi dia arif billah, itu adalah sebenar-benar ulama, kata ulama tasawuf. Kenapa? Kerana dia mempunyai hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu ialah mengenal Allah. Jadi orang yang banyak ilmu tapi tak kenal Allah tu namanya jahil. Di sisi ulama tasawuf tu namanya orang jahil juga. Walaupun ilmu fiqhnya banyak, ilmu tafsirnya tinggi, ilmu hadisnya menggunung, nahwu soroknya pakar, spesialis, tapi nya tidak arif billah. Hatinya lalai daripada mengingati Allah. Bangga dengan ilmu dia sendiri yang begitu banyak. Dia perasan dia tu alim. Tu jahil di sisi Allah. Sebab tak kenal Allah. Sebab tak rasa Allah dan dia tu hampir. Orang tak arif billah ni walaupun ilmunya tinggi tetap namanya jahil. Jadi dia jahil, dia alim di sisi manusia, tapi jahil di sisi Allah. Maksud kata Nabi, orang alim dengan aku di akhirat macam ni, iaitu orang alim arif billah. Ya, Nabi kata orang alim dengan aku di akhirat besok macam ni. Mana kata hampir, dekat. Maksudnya tu ialah orang yang arif billah, bukan yang banyak ilmu, ya, tetapi ghaflah. Ilmu banyak tapi ghaflah. Ghaflah ni maknanya orang yang lalai hati daripada mengingati Allah. Ghaflatun. Kalau orang Penang dia panggil ghaflah. Yang ada ghaflah dia kata. Tak marbutah tak ada.
Baik, habis. Hari ni tak ada dah orang macam tu, kita nak cari mana dah. Kita duduk dalam keadaan hidup bersama virus tak apa lagi, hidup bersama-sama orang juhala. Kita pun dah jahil, duduk pula dengan orang jahil, sama-sama jahil, juhala berlaku. Jadi macam mana kita nak pergi kenal Allah Ta'ala? Kita duduk dalam keadaan jahil, orang pula jahil, ngaji pula dengan orang jahil. Kadang-kadang orang mengajar lebih jahil. Bukan tak? Macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala? Hanyut kita hari ni, hanyut melainkan Allah Ta'ala tolong. Seorang ulama yang arif billah ni hilang dari muka bumi. Ya, hilang demi seorang. Namun wali-wali Allah tu dia tak berkurang sebenarnya. Wali-wali Allah ni bila hilang seorang, meninggal seorang, diganti seorang. Dia tak akan berkurang sampai menjelang hampirnya kiamat. Jumlahnya tetap sebanyak itulah. Dia tak berkurang, dia tak berlebih. Jadi kabinet aulia Allah ini sejak dulu sampailah hampir kiamat, dia tidak berkurang, tidak berlebih. Manusia berlebih, tak berkurang-kurang, tapi dia tak lebih. Walaupun banyak yang mati alim ulama ulumiyah, tapi alim ulama rabbaniyah ni dia tidak berkurang. Itulah kata ulama tasawuf. Cuma kita saja disembunyikan daripada mengenali mereka. Alim ulama tasawuf ni, orang-orang wali Allah ni, kata Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah, di akhir zaman Allah menyembunyikan kewalian para wali. Di antaranya disembunyikan, tidak dizahirkan karamah. Maka orang tak kenal mereka. Kalau orang kenal mereka, nescaya manusia menyembah mereka seumpama Tuhan. Nampak? Dajjal pun orang sembah. Dajjal pun orang sembah. Penyanyi pun orang sembah. Pemimpin bodoh pun orang sembah. Tambah kalau wali Allah pada hari ni. Baik. Habis. Yang keempat daripada alamat alim ulama itu, iaitu bahawa adalah ia ketiadaan cenderung mereka itu kepada beberapa perkara. Yang pertama, kepada bersedap-sedap pada makanan. Umur dah 90 tapi makan memilih-milih. Sarapan pagi di Port Dickson. Makan tengah hari di Port Klang. Lepas tu makan petang pula di Port Swettenham pula dah. Mana? Betul. Lepas tu makan malam pula Claypot. Tom Yam Claypot. Port ke? Jauh-jauh makan. Hari tu hari ni, besok sarapan pagi Singapura. Lusa pula sarapan pagi di Afghanistan. Tengok keadaan Afghanistan. Habis Afghanistan, Turkistan. Lepas tu Gohid Gostan. Makan ni rumah berkira. Apa makan? Jalan-jalan cari makan. Tua-tua jalan-jalan cari makan lagi. Tua-tua ni cari jalan nak ke kubur. Bayangkan kubur tu 6 kali 4 je. Tempat duduknya 1,5 kali 1,5. Itulah katil Bayangkan tentulah tempat hang biasa nak duduk. Lepas tu duduk seorang-seorang pula siang malam, selama-lama mana siapa tak mai kuat tengok balik jerit seorang-seorang lah di situ. Apa nasib di situ? Tauhid tak faham, makrifah dah belum, kena Allah Ta'ala tak lagi. Padu ain pun tak lepas, sembang ni besar. Cakap pandai, makrifah tidak, solat pun tak khusyuk, belagak nak mampus.
Ya, tu pun nak cari makan sedap-sedap lagi. Risau lagi tak ada duit, risau lagi tak ada sijil, risau lagi tak boleh ada banglo, risau lagi tak boleh ada kapal terbang. Hantar risau langsung. Kalau besok hang mati duduk di situ, inilah dia tanda-tanda hati itu mati sebelum jasadnya mati. Ya, biar jasad mati, hati jangan mati. Tapi sayang sekali kita membiarkan hati kita mati dalam keadaan jasad belum lagi pergi. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Kita jangan jadi orang bodoh, yang jadi orang cerdik. Orang cerdik dia nampak orang bodoh itu bodoh, tapi orang bodoh dia nampak orang cerdik itu bodoh. Siapa bodoh sebenarnya? Semua orang bodoh mereka. Betul tak? Nabi cerdik. Nabi pesan gunakan akal. Siapa yang guna akal, dia banyak mencari jalan supaya bekalan kematiannya nanti mencukupi, bukan bekalan pencen. Tanda-tanda manusia itu dibala oleh Allah. Dah pencen pun tak cukup-cukup lagi makan. Lepas tu dah pencen relax. Ya. Lepas tu dah pencen relax. Nama pun pencen. Kalau orang Indon panggil pensiun. Dan kalau dekat jauh satu tempat namanya Kota Pati. Pati ni ada mak angkat saya seorang tu. Di situ tu orang panggil kota pensiun, orang pencen. Jadi orang pencen ni sepatutnya dia relax, rehat, tak kerja, nampak pencen. Tapi tiba-tiba pencen kena pergi kerja lagi. Pencen apa lah tu? Engkau tu dah tak kerja, pencen dah. Tapi duduk timbang ikan, timbang ubi, timbang. Ni kerja apa ni? Tak boleh duduk rumah lah boring. Benar duit tak cukup. Itulah tanda-tanda bala umur. Dulu tak nak cari rahmat Allah, nak cari rezeki je. Rezeki saja nak cari. Rahmat Allah tak mau cari. Nikmat Allah nak cari, rahmat Allah tak nak cari. Nikmat Allah hang cari pulun, rahmat Allah hang tak nak cari. Bila tua dapat bala daripada nikmat tu, apa dia? Duk cari sampai mati. Tak cukup-cukup. Patutnya dah pencen, relax dah, duduk masjid dah pula. Ya, ini sampai umur dekat 100 duduk pegang mikrofon. Unilah saya, unilah saya. Nyampah aku dengar. Bila nak taubat tak ada aku. Wallahiyazubillah, kita tak mau katalah siapa, kita pun tak baik juga. Cuma kita buat pedoman, iktibar untuk diri kita. Umur kalau sudah melebihi 60, masih lagi tidak ingat untuk buat bekalan mati, itu tandanya apa? Cerah masa depan. Orang yang berjaya tu, berjaya masuk neraka. Umur 40 tu dah sempadan dah. Ya. Umur 40 tu dah sempadan dah. Cuba lihat dalam kitab Jam'us Saghirah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Apabila seseorang itu berumur 40 tahun, amalan kebaikannya masih tidak mengatasi kejahatannya, maka datanglah seekor syaitan, lalu mengusap-ngusap wajahnya, seraya ia pun berkata, demi bapakku iblis, inilah wajah yang tidak memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Iblis dah cok, dia tu WhatsApp group dia, geng dia. Dia dah nobat, ini orang yang masuk dalam organisation dia. Umur 40 tahun. Kalau umur 60 tahun, itu lagi berat lah.
Ini jaga-jaga. Kita tak tahu nasib kita, tuan-tuan. Ada orang Allah Ta'ala pilih umur 70 jadi Habibullah dalam keadaan bermaksiat seumur hidup. Kita tak tahu. Ada orang dah buat taat seumur hidup, umur 70 tahun mati sebagai laknatullah wal-iyazubillah. Kita tak tahu itu. Jadi kita tidak boleh berbangga dengan apa yang duk ada lah ni. Tidak boleh rasa puas dengan apa yang duk ada lah ni. Ya. Selagi belum mati sebagai matinya seorang Habibullah, maka dinamakan kita itu orang yang belum boleh dikatakan orang yang muflihun, orang yang berjaya. Walaupun hari ni kita menuntut ilmu, hari ni kita ni pandai bercakap agama, kita buat kerja dakwah, menyeru orang kepada Allah, belum berjaya lagi. Belum lagi. Berjaya itu ialah bila kamu mati, man atallaha biqalbin salim, orang yang kembali kepada Allah dengan jiwa yang sejahtera, iaitu orang yang dikatakan oleh Pak Imam hari Jumaat tu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan mati sebagai orang Islam. Nabi-nabi lagi pesan ke anak-anak dia. Itu pesanan Nabi Ibrahim pada anaknya. Kemudian turun pula Nabi Yaqub pesan ke anak dia. Ya, turun sampai Nabi kita Muhammad pesan pula kat kita. Kita duk pesan juga. Tok Khatib duk pesan setiap minggu. Tutup masjid dah tak dengar pesanan tu. Tu jadi rock. Masjid tak boleh pergi. Ya, tak dengar dah pesanan tu. Yang duk dengar setiap minggu tu pun tak boleh nak ikut, tambah tak dengar. Namun terkadang orang yang tak dengar pesanan tu lebih bertakwa pula daripada orang yang mendengar. Baik, ini satu soalan. Dia tanya, bagaimana kita orang yang awam membaca penulisan atau kata-kata hikmah atau kalam hakikat di dalam FB? Contohnya, bolehkah kita baca atau share atau apa yang perlu kita lakukan sebagai orang awam yang membacanya? Baca penulisan yang mudah dipaham hukumnya harus, sekiranya penulisan itu tidak bercanggah dengan syarak. Kalau penulisan itu kita sendiri pun tak faham, jangan duk kongsilah dengan orang. Kita sendiri pun tak faham apa maksudnya, duk kongsi buat apa? Contohnya apa dia? Banyak orang duk share. Dia kata apa? Tuntutlah, carilah dunia seolah-olah kamu nak hidup 1000 tahun. Beribadahlah pula seolah-olah kamu nak mati besok hari. Lebih kurang lagu tu lah bunyi dia. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi dia pun viral ke orang. Orang pun duk faham lah, pulun lah kerja sungguh-sungguh nak Nabi suruh. Pasal apa nak hidup 1000 tahun? Nak beribadah pula seolah-olahnya nak mati besok hari. Kalau ni siang tak apa lagi, malam pagilah kita beramal. Besok hari dan lagi malam ni kan. Siang ni kita pulun kau-kau lah. Malam ni lah kita beramal, taqad-taqad tobat lah. Tengok-tengok besok hidup lagi. Siang pulun lagi lah pula. Dosa sembahyang, dosa apa lah. Pulun dunia lah banyak-banyak. Ada yang faham lagu tu. Ada pula yang faham, dia suruh cari harta dunia ni banyak-banyak untuk mengagungkan Islam kononnya. Lalu dia pun pulunlah belajar, pulunlah cari duit, pulunlah kumpul harta jadi orang kaya. Dia faham lagu tu. Beribadahlah seolah-olah kamu nak mati besok hari.
Yang tu tak apa nak faham apa maksud dia tu ya. Baik, perkataan ni banyak orang salah faham. Tak payah viral lah kalau tak bubuh maknanya kat bawah. Tolong bubuh maknanya ya. Maknanya tu gini. Carilah dunia seolah-olah kamu nak hidup 1000 tahun. Maksudnya kalau kamu nak cari harta dunia, anggap saja kamu akan hidup tu lama lagi. Maka lambat-lambatkan pun tak apa. Jangan gelojoh, jangan cempera. Jangan celapak sangat, jangan kalut sangat, jangan gopoh sangat, jangan nak segera sangat. Jangan kalut, orang kata. Jadi dunia ni kamu anggap saja ada lagi masanya, panjang lagi waktunya, lambat sikit pun tak apalah. Itu maksud kata carilah dunia seolah-olah nak hidup 1000 tahun. Jadi lambat-lambatkan sikit pun tak apalah, panjang lagi umur kita ni. Sehari pun boleh. Kalau nak buat kerja dunia tu, anggap kita tu panjang lagi umur. Dan lagi besok lusa. Ya. Contohnya macam saya cerita dululah. Kisah Ali Sofi ni, dia terasa nak makan ayam. Jadi dia nak makan ayam, dia tak terus pergi pasar beli ayam. Ya, dia pergi beli telur ayam. Dia pergi beli telur ayam. Telur ayam tu dah? Tak tahu. Telur ayam, tahu tak? Telur ayam, bukan beli ayam, telur ayam. Tak tahu nak apa? Jadi dia beli telur ayam ni, dapat ke ayam? Tak lagi lah telur, nama pun telur. Habis dia buat macam mana? Adakah dia ganti ayam dengan telur? Tak. Dia pergi jiran sebelah. Jiran sebelah tu ada beli ayam. Dia minta jiran tu tolong ram telur ni sampai menetas. Jadi jiran ni pun tengok atas bawah kawan ni tak ada faham ni orang sufi, tak boleh cakap apa, ya ke dia lah. Tolonglah ram. Beram dah telur tu beberapa hari baru menetas. Dan menetas dia ambil bela bagi makan lah apa yang ada. Berapa lama tu nak besar? Nah, ayam kampung bukan ayam daging. 5-6 bulan baru nak besar, betul? Nak makan ayam ni 5-6 bulan besar ni. Dah besar dah 5-6 bulan barulah dia sembelih. Dah dia sembelih, buat makan sedap lah. Buat barbecue. Bukan babi sandoi, barbecue. Buat barbecue ayam lah. Lepas tu dah masak apa semua, ya, masuklah waktu buka puasa. Orang sufi ni puasa. Kita dia tak sufi, tak puasa tak sufi. Ada perasan lah sufi. Orang sufi dia puasa hari-hari, kurang-kurang pun selang sehari. Paling komat pun Isnin Khamis dia puasa. Tu orang sufi. Kita ada puasa. Puasa Ramadan pun bertebuk, sufi apa? Sopi neraka. Dengan duk perasan kita orang sufi, walaupun duk kerja mengaji, kerja pergi surau, kerja pergi masjid, korban besar. Jangan. Jauh panggang dari api. Lepas tu dah dia buat panggang ayam semua. Masuk waktu tak makan lagi. Buka puasa makan minum air dengan buah kurma. Yang nafsu kata bila nak makan 6 bulan dah duduk. Dia kata apa, bodohnya nafsu, benda duduk kat depan mata nanti dulu. Kan lagi ke mana aku nak sembahyang lu bodoh. Dia kata nafsu dia bodoh. Kita dia kata orang bodoh, kita dah. Dia kata nafsu dia bodoh. Mana kata orang sufi membodohkan nafsu dia. Dia bagi bodoh nafsu jahat tadi. Habis dia sembahyang solat maghrib, solat isya, wirid apa semua habis, dia pun turun ke dapur. Sampai dekat dapur, dia buka tudung. Wahai nafsu yang amat gila kepada makan, makanlah kamu sepuas-puas. Nafsu tu kabur ke dia. Macam mana aku nak makan, kau tak ambil dengan tangan.
Aku tak nak makan, kau yang nak makan, kau makanlah sendiri bodoh. Dia kutuk nafsu tu. Ambillah dengan tangan aku nak makan, nafsu sembang dia. Sampai tarah tu orang didik nafsu, sampai nafsu dia sembang akal. Akal kata kat dia, kau yang nak makan, aku tak nak makan, kau ambil dah sendiri. Dia pujuk tangan, gerak tangan, wahai tangan, ambillah aku nak makan. Tangan kata, aku ikut akal hari ni, aku tak mau ikut kau dah. Kau selalu bawa aku pergi tempat-tempat jahat, buat benda jahat, benda yang merosakkan aku. Ini kau nak makan, kau makan sendiri, katanya. Tangan tu kata kat dia. Masya Allah, dia orang sufi. Orang sungguh-sungguh jaga kesufian sampai tarah tu Allah Ta'ala kurnia kat dia. Patut pun namanya sufi. Lama-lama keluar satu benda kod tangan kiri, macam berbentuk anjing hitam. Ya, berbentuk anjing warna hitam tu. Oh, dari hidung ayam tu seduk. Lepas tu dia naik balik, hilang. Lepas tu dia tengok ayam tu muntah dia. Besok ayam tu dia bagi binatang makan, dia tak makan. Lepas pada tu dia hilang selera makan. Hilang selera makan, dia kenyang dengan zikrullah. Itulah kata orang tasawuf, kata ahli tasawuf. Kata orang tasawuf, dunia ni seperti bangkai. Dunia ni seperti bangkai. Yang menggonggongnya ialah anjing. Inna dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Sesungguhnya dunia itu seumpama bangkai yang busuk, yang menggonggongnya ialah anjing. Tu anjing hak keluar kod tangan. Tu dia kata, dia tak capak bab makan ni, dia tak heran. Ya, asal boleh menguatkan tulang, menguatkan tubuh untuk beribadah, sudah. Maka katalah orang-orang tua-tua di sana, oh kami ni ada sopi dah, pasal apa kami tak kisah makan dah Ustaz. Makan pun tak lalu dah. Itu pasal tak lalu makan. Angin dalam perut banyak. Cuba dia main lalu tengok. 4 periuk habis. Tak tu tak jadi. Ini dia tak lalu makan ni bukan sebab tua tak lalu makan. Dia tak lalu makan sebab kenyang dengan zikrullah. Tu maksud dia tu. Tak lalu makan tapi nak menterdarah juga. Itu namanya masih lagi mengikut nafsu. Cumanya nafsu tak ada selera. Pasal apa? Muda-muda tua puas dah makan. Semua hantam, kasbuk engker, biar jenis tahu semua hantu. Tua-tua ni tarik pun tak minat dah. So dah muda-muda pun kau. Perut pun dah nipis. Macam kulit bawang. Itu tak jadi. Tapi satu kelebihan lah, kalau dah tua tak lalu makan ni, eloklah jadi orang sufi. Itu satu jalan atau orang bagi tu. Walaupun hakikatnya orang tasawuf tu bukan macam tu. Bukanlah mereka tak nak makan sebab mereka tak lalu makan. Mereka tak nak makan sebab mereka kenyang dengan zikrullah. Tapi kalau tak nak makan sebab perut tak lepas nak masuk, angin banyak, angin pus-pus, itu bukan sufi. Itu maknanya apa dia? Tak lama lagi hang nak pi. Pi mana? Pi kubur lah. Mana lagi? Tu pun tak ingat lagi. Kita ni tak lalu makan bukan sebab sufi. Sebab apa? Perut banyak angin. Betul tak? Baik, jangan duk perasan aku ni adalah orang sufi barangkali. Pasal apa tak lalu nak makan? Bukan orang sufi lah. Sekala tak lalu makan. Mana tak lalu makannya? Semalam dah 4 periuk. Pagi nak lalu makan. Pagi dah. Perut tu telaga buruk. Kuat dah makan. Baik, habis. Tu yang pertama ni. Itu ada lagu apa? Orang sufi. Innad dunya jifatun wa tallabuha kilabun.
Innan dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia itu bangkai yang busuk, yang menggonggongnya ialah anjing. Dia duduk berdiri tu. Tu dulu satu orang kawan saya kat pondok. Dia memang orang kaya. Dia orang kaya. Orang India, Mamak Penang. Orang kaya. Bila dia rasa nak makan, dia baca wirid tu. Lama-lama dia pernah tanya, saya pun lapar sangat aku ni. Baru teringat 3 hari dah tak makan. Dia terlupa nak makan sebab dia syok wirid tu. Masya Allah. Tu dia. Ni orang jaga. Orang jaga makan. Baik, habis. Kita ni pantang jumpa makan. Yang kedua, kepada bersedap-sedap pada pakaian. Oi, pakaian kalau tak iron tak keluar lah. Walaupun nak pergi pasar. Nak pergi pasar pakai bus jaket. Gila babi tu. Nak pergi pasar tu iron tu t-shirt tu. Macam nak pergi dating ni. Nak pergi beli ikan pun busuk-busuk. Hei, pakai seluar slack, long sleeve. Sebab tak pakai tie lagi. Tidak orang kompong kata gila ni. Hoi, pakai cukup jaga sungguh ni. Tak belilah baju pasar malam. Ya, baju semua ada brand punya. Pasal apa tu nak berbangga dengan orang yang kata dia jelawar hebat. Hasan Al-Basri, dia baju jelawar. Tapi dia pernah berkata, dia kata apa? Compang-campingkanlah bajumu apabila kamu mendapat baju yang baharu, supaya hatimu tidak terpaut kepada keindahannya, agar hatimu terpaut kepada jamal dan kamal Allah. Kita ni risau sangatlah baju tak lawa ke, kereta bercela ke apa. Tu lah. Risau. Tak ada lah kita hari ni nak jadi sufi boleh baca lah kitab. Jadilah baca atas jalan mengasihi jalan-jalan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang kasih kepada kekasih-kekasihnya. Allah kurniakan hidayah taufik pada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kepada bersedap-sedap pada segala alat rumah. Ni satu hal juga. Ya. Rumah masya-Allah. Macam-macam perhiasan ada, hak tak guna tu pun ada. Masuk dalam rumah tu dia punya almari pinggan daripada ujung ke ujung sana. Tapi time makanlah pinggan plastik beli kat pasar malam. 2 kupang satu. Anak-anak sentuh, jangan pecah, mahal mak beli kat England katanya. Bodoh tu lah. Pinggan lawa-lawa dalam almari. Makan dalam tempurung, takut pecah. Bangang di dunia wal bangang di akhirat. Ada orang lagu tu ada. Ya. Dosa pinggan tu pun tak tahu banyak mana. Buat apa dia simpan tu? Nak tunjuk kat orang, pinggan ni I beli kat England. Pinggan ni I beli kat Australia, kat Adelaide. Sebab tu dia berkilat. Pinggan ni I beli kat New Zealand, bukan Fedah New Zealand lah. Pinggan semua cantik-cantik. Kalau jamu orang, pinggan made in China. Kenapa pinggan ni made in China? Padahal dengan kau. Ni made in China tu mana? Ada orang tu. Ada Pasal apa nak beli pinggan banyak-banyak buang almari, nak riak kat orang. Dosa pinggan tu pun dah tak tarat nak tanggung dah nanti kat akhirat. Dosa pinggan lah. Belum dosa hak lain-lain lagi. Ya. Wah, beli kapek mahal-mahal.
sofa tu kira lah. Duduk-duduk tenggelam dapat mata. Dia kata tak apa, kita beli sofa Arab punya. Tak nampak hubung dunia sangat. Ya, hak Arab tu punya lagi mahal pada hak Cina. Dia kata hak Arab ke mana ke, hak ada hubung dunia supuk je. Bukan? Mana ada dah hari ni. Ulama-ulama dulu tak macam kita hari ni. Masya Allah kita hari ni. Bukan salah duduk atas bangku cushion sofa tu, tak salah. Yang salah tu dalam hati ada hubung dunia. Ya. Kalau dalam hati tu ada Allah, kau naik tikar pandang terbang, budak apa? Zam-zam al-lakazam, terbang, tak apa. Tapi yang salah naik basikal pun kau riak bukan? Basikal kau ni mahal ya, mahal ni, racing. Kau ni banyak pakai beli sekarang racing mahal-mahal lawan. Basikal siapa paling mahal? Kalau tutup dengan lori belakang harga. Mampu juga buah tayar lori. Tahu. Yang keempat, kepada bersedap-sedap pada tempat duduk, bahkan ia memilih akan pertengahan pada 4 perkara yang tersebut. Sedap-sedap pada tempat duduk. Maka alim ulama yang tidak bersifat ia dengan 4 perkara itu dinamakan alim ulama dunia. Mana kata yang tak cenderung kepada bersedap pada makanan, yang tak cenderung kepada bersedap pada pakaian, yang tak cenderung kepada bersedap pada peralatan rumah, yang tak cenderung kepada tempat duduk yang enak dan bagus. Itu namanya alim ulama akhirat. Lawannya tu ulama dunia. Hendaklah mengambil ingat dan sedarkan dirinya kita supaya jangan terjatuh kita di dalam jumlah alim ulama dunia. Kita ni tak alim ulama, tapi memang ada hubung dunia. Kita bukan alim ulama dunia, kita ni ahli dunia yang hubung dunia. Masya Allah. Kalau alim ulama pun jadi lagu ni, kita yang tak alim ulama lagi. Betul tak? Ni nak hilangkan sifat hubung dunia dalam hati ni bukan mudah. Cakap macam mudah, sebut ni kata macam kita tu wali. Kita pun ada ni. Ada. Nak buang hubung dunia ni, dia kena tajrid anid dunia. Jalan yang pertama nak jadi orang sufi ni kena tajrid anid dunia. Apa dah tajrid anid dunia? Maksud kata tajrid anid dunia tu dah bersungguh hati meninggalkan kesedapan dan kenikmatan dunia yang 4 tadi ni. Ya, meninggalkan kesedapan dan keenakan dunia yang 4 tadi ni. 4 tanda kita baca. Makanan, pakaian, tempat tinggal dan tempat duduk. Ya, kenderaan dan sebagainya. Boleh ke? Ya. Jadi kalau kita tak dapat tidak, nak kena pakai juga, kena makan juga yang sedap-sedap, maka pasang niat betul. Ya Allah, ampun dosa aku. Mudah-mudahan makanan yang aku makan ni jadi kuat ibadat. Terasa jugalah nak makan sedap. Apa dia? Sup jabak unta Melaka. Melaka nak bilang kayu. Aku makan ni, ya Allah, jadikanlah aku yang kuat ibadat. Jangan makan kerana nak menguatkan ikut nafsu dan syahwat. Ampun dosa aku sebab aku tak lawan hawa nafsu aku. Boleh ke? Ni kalau orang awam. Pakai pula baju lawa-lawa. Aku pakai ni, ya Allah, jadikanlah aku sentiasa memandang nikmat-Mu.
bukan riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubud dunia. Pakai baju lawa kerana riakkan kepada Allah. Pandang, ini adalah nikmatmu ya Allah, aku guna pakai nak pergi masjid surau, maka pakai lawa tadi dapat pahala. Bukan salah tak pakai lawa, salah kat niat riak, takabur kepada manusia ke pada Allah Ta'ala. Tu yang tempat tiliknya, tempat jatuh hukum salah ke tak salah. Macam makan sedap tadi, kau makan sedap pasal apa? Makan kenduri. Orang jamu takkan tak makan. Orang tu jamu siup dia apa? Oh, saya tak makan sedap-sedap, saya makan nasi duk garam sahaja. Itu bukan sopi, itu orang bodoh pi. Kau makan kat rumah boleh lah nasi dengan garam, dah pergi rumah orang jamu makan je lah. Ngada-ngada pula dah. Ya. Kemudian yang ketiga, alat-alat rumah. Alat rumah bukan kita beli, orang bagi. Orang bagi, kita pandang itu kurniaan Allah yang bukan kita hajat. Dah Allah Ta'ala beri, kita terima sebab mengagungkan nikmat ilahi, bukan dengan riak, takabur, ujub, sum'ah. Maka mudah-mudahan tak terkenalah penyakit hubud dunia. Tapi kalau kita sendiri yang nak pergi cari, 10 kumpul duit. Nak buat apa? Rumah besar, 10 tingkat. Oh, kaya tu 10 tingkat rumah dia paling besar. Nak lagu tu esok kau tanggunglah kat atas belakang di padang mahsyar 50,000 tahun. Sebab apa? Berbangga, riak, takabur, ujub, sum'ah dengan dunia yang ada. Kemudian bersedap-sedap pada tempat duduk. Tempat duduk, tempat tinggal, tempat duduk, kenderaan, hebat-hebat, tapi kita pakai juga. Pakai pasal apa? Aku dah kerja nak buat kerja agama. Dia dah pakai kereta buruk, saya rosak, tak layak nak sepak. Dah lah meter minyak mampu minyak habis pun tak ada signal. Saya baiklah habis minyak dekat Shell. 2 waktu jalan. Kalau tengah hutan, Kuala Kelawang, nak pergi Terengganu, mampu kau tengah malam. Saya pernah lalu tu kawasan hutan dekat Pahang. Dekat 20 km lebih, kat 30 km. Sunyi sepinya, 10 malam. Jalan dah lagu tu. Apa nama tempat tu dekat Kabul? Apa nama tempat tu? Tu jalan sampai ke Lipis tu. Ke Lipis tu, boleh sampai ke Lipis tu masuk kanan tu. Dia boleh tembus Negeri Sembilan. Semua. Sebellah meter minyak telok. Jadi saya syukur. Pasal apa meter minyak telok? Kalau meter minyak telok mati tengah-tengah hutan tu, tengah malam seorang-seorang balik ziarah Syekh Abdullah. Alhamdulillah. Dan ziarah dia kali terakhir tu, bulan dia wafat pagi tadi. Jadi kita guna, bukan salah guna Ferrari ke Mercedes ke Lamborghini ke Lamborghini pun tak salah. Yang kau salah ni kalau ada kasih dunia, riak, takabur, ujub, sum'ah, benda itu kepada manusia. Yang tu yang haram. Nabi Sulaiman, dia ada dunia. Apa dia? Macam-macam lah dunia ada. Istana dia tak ada orang challenge depan dia. Bila Ratu Balqis puji dia, lawanya istana tuanku, apa dia kata? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah limpah kurnia Tuhanku. Dia tak macam Dajjal Fir'aun ni. Fir'aun dia kata apa? Fir'aun ni dah dia paksa orang buat piramid dia, buat istana dia. Bila orang puji kata istana dia lawa, dia kata apa? Tengoklah siapa orangnya. Bukan dia buat pun. Dia paksa orang, lepas tu dia bangga dengan dia. Dia kata dia, inilah Fir'aun. Orang yang berpanggil lagu ni disebut Far'an.
Apa dia Far'an? Orang yang berperangai Fir'aun. Kalau orang tu suka bersiul, itu ablasa. Apa dia ablasa? Orang yang berperangai iblis. Apa jugalah kalau bersiul pun panggil iblis, kalau menyanyi lagilah. Bersiul je pun dia panggil iblis, kalau menyanyi lagilah. Faham? Sudahlah. Betul. Saya dulu buat lah ni, tinggi dah tua lah. Tinggi dah tua lah. Baik, habis. Kita berhenti dekat dulu. InsyaAllah kita sambung kemudian katanya yang keenam daripada segala alamat yang lazim. Ila akhirih wallahu a'lam. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Kita buka kitab Qatrul Ghasiyah. Betul. Baik, kita buka kitab Qatrul Ghasiyah, muka surat 3, Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif faidatun, dan tersebut di dalam Jawahirul Fiqhi. Bermula sebab dinamakan akan ilmu ini ilmu qalbi, yakni ilmu hati, ilmu yang membicarakan tentang rasaan hati, dan ilmu batin, dan ilmu laduni, dan ilmu mukasyafah, dan asrar, yakni rahsia-rahsia, dan ilmu zauqi, dan ilmu wijdani, iaitu kerana adalah ia ilmu yang dibangsakan dia kepada perasaan batin, laduni, mukasyafah, asrar, zauqi, wijdan, musyahadah dan sebagainya tu semuanya perkara yang dibangsakan kepada rasaan mata hati. Benda rasa ni bukan boleh ditulis. Tulis pun tak dapat, sebut pun tak dapat. Jadi dia tulis dalam kitab ni sekadar informasi, sekadar nak cerita je lah, nak habak pi yang kata. Tapi kalau nak dapat sebut, engkau kena menjalani jalannya sampai menembusi satu persatu maqam-maqam. Kalau tidak menjalani jalannya, baca kitab saja dah. Seperti kamathalil himari yahmilu asfara, seperti mana himar yang menanggung beban. Dia cakap apa dia pun tak tahu. Macam cerita tok guru saya buat contoh dulu. 4 orang buta pergi jalan ke zoo nak tengok gajah. Buta nak tengok gajah ke mana? Orang celek ni kata, aku nak bawa hampa pergi zoo, pergi tengok gajah. Kami ni buta nak tengok lagu mana? Pegang hantau lah. Pergilah. Seorang pegang gading, seorang pegang belalai, seorang pegang kaki, seorang pegang ekor. Dah balik rumah, yang pegang ekor kata apa? Aku ingatkan gajah tu besar, rupanya besar jari aku. Taklah besar. Itulah umpama tu. Orang buta tengok pegang ekor gajah. Begitulah kita ni, buta ilmu kesufian, buta ilmu rohani,
tiba-tiba nak bercakap. Jadi macam orang buta pergi pegang ekor gajah, dia kata gajah ni ingatkan besar kecil. Itulah umpama dia. Kerana adalah ia ilmu dibangsa akan dia kepada perasaan dan pendapatan hati, yakni penzahiran di mata hati, yang dilimpah akan dia ke dalam hati ahlinya daripada Tuhan Al-Karimul Mannan. Dan ilmu yang tiada meliputi akan dia oleh segala daftar, yakni ilmu yang bukan yang boleh dipaham semata-mata dengan penulisan. Daftarun cakap Arab ke cakap Melayu? Cakap Arab, dia Melayukan daftar. Daftarun. Daftarun maknanya buku kosong. Asal makna daftarun tu buku kosong. Kalau buku tulis kitabun. Buku kosong daftarun. Da' biadika qalamun wa daftarun, kata Imam Syafi'i. Ya, bila nak pergi mengaji ni, bawa pen, bawa buku kosong. Jangan pergi lenggang kangkung kosong ya. Cari balik pun kosong juga. Pasal apa? Afatul ilmi nisyanu. Penyakit ilmu itu lupa. Sebab tu ngaji ni jangan lenggang kangkung macam nak pergi tanam sayur kangkung. Bawa kurang-kurangnya buku hutang. Atau buku hutang 555. Bawa buku. Tulis, ketik. Sehari lupa. Orang alim dah pun lupa. Imam Syafi'i nak pergi ngaji dengan Imam Malik, dia terlupa bawa buku. Dia ingatkan dia dengar ceramah ya. Jadi rupa ni Imam Malik dia ceramah panjang. Dia tulis kat tangan dia, kat tapak tangan dia tulis. Semua yang Imam Malik cerita tu, semua dia tulis. Dia tulis dengan jari dia. Imam Malik ni sambil mengajar sambil tengok. Sambil mengajar sambil tengok, budak ni apakah hal? Aku mengajar ke, aku buat ceramah ke, dia tulis semua. Tapi tulis bukan kat buku, tulis kat tapak tangan, tulis pula dengan jari. Pelik orang ni. Dah habis kuliah, sebelum dia kata wallahu alam, Imam Malik ni tanya budak, budak, bangun je. Kau, you, antai bangun. Antai tulis apa? Tadi kata tapak tangan banyak sangat. Anak tulis apa yang Tuan Syekh cakap. Habis ke? Habis. Tulis dengan apa? Dengan jari. Cuba kau baca. Dia buka. Dia baca habis. Tu dia sampai orang dah ngantuk dengar dah. Lah, 1 jam ceramah. Dia baca habis. Padahal bukan dia tulis tu, dia baca, dia ingat. Imam Syafi'i ni otak masya-Allah. Dia dengar orang cakap, dia ingat. Dia hafal Quran ni umur 8 tahun. Bukan dia hafal tu pejam celik nak ingat macam kita duduk hafal ayat kursi tu. Sampai patah kursi tak ingat lagi. Ya. Ni mak ajar Quran sampai dia kena tutup sebelah. Pasal apa? Takut cepat sangat dia hafal. Dia baca ingat terus. Masya-Allah. Tu orang kata Imam Syafi'i ni wali sejak dalam perut mak dia. Tak ada orang yang begitu otak ni. Baca terus ingat. Betul tak? Kita ingat setelah banyak kali baca. Dia baca terus ingat. Kadang-kadang kita dah baca, dah ingat pun boleh lupa. Itu kita. Hebat Imam Syafi'i ni wali Allah. Dan dia diiktiraf orang yang paling fasih menyebut huruf dad. Kita ni sebut huruf dad ni tashabbuh bidad dia. Tashabbuh saja, menyerupai dad dia, bukan sebenar huruf dad. Ghairil maghdubi alaihim walam tashabbuh ya. Dengan pasal sangatlah orang sebut dad weh. Tashabbuh ya. So menyerupai, bukan sebenar-benar lagi. Tapi Imam Syafi'i ini orang yang diiktiraf paling pakar menyebut huruf dad. Macam mana tak tahu ya.
Cara sebut huruf dak ni 10 cikgu 10 cara dia. Betul tak Pak Iman? Pi dekat ustaz ni wala butuh dak dia. Pergi pula ke ustaz ni dia masuk Kori 3 kali dah juara dunia. Dia macam alih pula dak dia. Ada dak macam dal pun dia bunyi. Allah. Ada dak tu dia kena perak tu. Walam ada lagu tu. Itulah kaedah. Itu semuanya khilaf. Jangan kata salah lah. Sebab apa? Orang yang paling mahir, orang yang paling tepat menyebut dak ialah Imam Syafi'i di kalangan orang selain daripada sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Nabi pun memang yang tepat, yang paling tepat, tak dapat disanggah lah. Tapi selain daripada itu, orang yang boleh sebut dak ni Imam Syafi'i. Baik. Kita ni boleh baca sedap sikit ya, wali semua salah. Dia seorang dia betul. Tu siapa nak jadi imam parakah saja. Cuma belagak. Ada juga pasal tu. Baik. Dan iaitu ialah ilmu yang tiada menghembur akan dia. Apa makna kata menghembur? Maksud kata menghembur ni tidak dapat diucap oleh kata-kata. Tak dapat menghembur, tak dapat diucap oleh segala lidah kalam, oleh segala kata-kata orang. Nak diucap tak boleh. Sebab benda tu rasaan. Kita sayang anak ni boleh ucap tak? Aku sayang anak aku. Dia sayang anak dia kata, aku sayang anak aku. Sayang tu sama tak dengan perasaan di hati? Ucapan ni boleh saja jadi terbalik. Mulut kata sayang, hati tak sayang. Tulisan tu pun tu ya. Jangan tipu boleh. Lidah boleh tipu, tulisan boleh tipu, hati tak boleh tipu. Betul tak? Hati ni perasaan tu tak boleh dia tulis. Kalau tulis itu tulisan, kalau disebut itu perkataan. Mana ni perasaan? Perasaan di dalam hati tak dapat dilihat. Macam saya sebut tadi lah. Ya, rohaniah bukan boleh dilihat. Rohaniah tak dapat dilihat. Rohaniah nak belajar lagu mana? Sembahyang boleh belajar, puasa boleh belajar, batal sembahyang boleh belajar, batal puasa boleh belajar, makrifah boleh belajar. Begitulah dia. Dan iaitu ialah ilmu yang tiada menghembur akan dia oleh segala lidah qalam orang yang menyurat, dan ilmu yang tiada meliputi akan dia oleh segala daftar dan waham dan lughah. Apa dia waham? Sangkaan. Apa dia lughah? Bahasa. Ilmu tasawuf ni bukan ilmu sangka-sangkaan, bukan boleh agak-agak gamak-gamak ya. Bukan juga sebagai bahasa pandai cakap tasawuf wali dah. Ada satu orang sahabat zaman Nabi dulu, namanya gelaran dia As-Saqafi. Banyak gelaran As-Saqafi, banyak orang, bukan seorang. Nama dia saya tak ingat, tapi gelaran tu As-Saqafi tu. Nabi kata kalau kamu dengar dia bersyair, nescaya kamu menyangka dia orang yang kuat akidahnya, kuat makrifahnya dengan Allah, tapi sebenarnya dia adalah musyrik. Setakat nak cakap tentang ketuhanan siapa pun boleh, orang musyrik pun boleh nak cakap ya. Tapi sebenarnya bukan cakap itu melambangkan dia tu orang sufi, orang arif billah.
Kadang-kadang orang arif bidah ni cakap pun tak reti. Ya. Jangan kita terpesona dengan orang yang pandai bercakap akan ilmu ketuhanan. Habis nak terpesona dengan apa? Terpesona dengan Allah yang menggerakkan dia bercakap. Kadang-kadang ya, bukan dia tu yang sebenarnya. Dia tu tak sebenar pun, dia cuma hafal kitab dia kot. Dengar orang cakap, dia pun puluh-puluh pura-pura gamak-gamak dia cakap balik. Jadi jangan kita terpedaya, tertipu dengan ungkapan. Sebab tu jangan berpegang dengan manusia, berpegang dengan Allah. Ya, berpegang dengan Allah. Berpegang dengan manusia jangan. Guru sekalipun. Sebab apa? Guru tu bukannya boleh beri barakah. Ada orang kata, saya nak ambil barakah ustaz ni. Barakah aku mana ada air kencing tai dah nak ambil. Tu lah barakah aku. Ya, guru tak ada boleh beri barakah yang mana belajar ni tak tahu. Ada dua orang pernah sebut kat saya. Dia kata siapa yang tak mengaji habis, saya tak akan bagi barakah. Hari boleh bagi barakah pula lah. Nasi ambang boleh lah. Barakah ni Allah yang beri lah, bukan guru lah. Guru tu kata dia tak akan bagi barakah, kau berhenti ngaji dengan dia, ilmu pun dah tak tahu. Barakah, rahmat bukannya pemberian guru. Cumanya guru tu dihormati. Macam mak kita, ayah kita, kita hormat sebab melahirkan kita. Ya, tapi kalau mak kita suruh masuk Kristian, kau nak ikut? Guru kita hormat sebab dia ngajar kita ilmu tauhid dan makrifah, ilmu ajar ilmu agama. Tapi kalau dia ajak kita masuk nasionalisme lah, kau nak ikut? Biar dia seorang gelong lah. Kita mufarakah lah. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Taat ni pada ma'ruf ya. Ya, dia tak nak ma'ruf, kita mufarakah. Wal maksiyatu tufarriquna. Maksiat tu kami berpecah. Cakap tu jelah. Yang mutlak, yang wajib kita taat patuh Allah dan Rasul ya. Atiu Allah wa atiur Rasul. Wa ulil amri minkum, dia tak ada wa atiu. Jaga-jaga. Baik, cikgu pun dah gelong, mubarakah jelah. Cuma kita jangan sangka buruk. Barangkali kita nampak gelong, dia tak gelong. Cuma dengan ilmu kita, kita ukur agak-agak kita tak boleh ikut, kita mufarakah senyap-senyap. Jangan kata apa-apa. Kita tak tahu sebab orang alim ni dia banyak helah dia untuk cari muslihat, padahal dia tak salah. Kita yang bodoh kata dia salah, memang bodoh. Ya. Orang alim ni dia banyak helah pada jalan muslihat. Kita tak reti, kita kata dia salah. Itu jahat adab. Jadi kita tengok orang alim, satu orang alim tu, oh dia ni kan bagus sangat, rupanya ni nasionalisme rupanya. Kita pun boleh gostan. Kita tengok ya. Sungguh ke dia nasionalisme? Macam kisah dalam kitab apa namanya, kita Tazkiratul Auliya. Satu orang ni disuruh guru dia pergi selidik satu santri, satu pelajar pondok ni yang lama cuti tak balik-balik. Jadi budak ni yang disuruh cikgu pergi tengok buat apa kat rumah, lama lah tak main mengaji, cuti lama sangat. Dia pun pergilah sidik. Sampai dekat pintu pagar rumah tu nak masuk, dia tengok tu dia lah. Budak ni duduk dengan satu orang perempuan. Lawa kami. Lepas tu pula kat depan tu ada botol arak pun besar juga. Tu duduk tuang minum sikit.
Lepas tu kawan ni pun tak jadi masuk dah. Tengok-tengok tu dia ingat ke warok sangat. Yang Tok Guru sayang sangat kat dia ni, ingat ke warok sangat. Rupanya jenis tauk dia hidup. Arak dia minum. Dia pun balik ke pondok dia, cerita kat Tok Guru dia, kat kawan-kawan. Kau apa yang nak cakap lah, aku tengok sendiri dengan mata aku. Pertamanya dia duduk dengan perempuan, lepas tu dia minum arak. Patutlah lama tak main mengaji. Habislah out of service. Tiba-tiba dah lama tak datang tu, satu masa tu dia datang pula pondok. Datang datang ke pondok. Orang pun pakai buruk sangka lah dengan dia, tak mau sembang apa dengan dia. Jadi kawan tadi, postman tadi cerita kat Tok Guru tak kata apa. Tok Guru tak kata apa. Benda-benda sir ni tak payah cerita. Kalau tahu sulit pun, ya, dia jahat ada. Tercerita tak apa, jangan bercerita. Dia Tok Guru pun tak habis cerita lah. Dan bila budak ni datang, dia orang dah tak nak kawan dengan dia, ada sangka dia jahat lah, main perempuan lah, minum arak lah kan. Maka dia panggil budak tadi, main ke depan ni. Dia panggil, kalau kandung awang main awang. Nah, pegang mic. Kau cakap, saya tanya kau jawab. Dia kata, awang, siapa perempuan yang duduk kat rumah kau yang lawa? Maka dia kata, itu ibu saya. Terkejut dia orang, mak dia lawa punya. Ambil. Lepas tu, air apakah di dalam botol arak yang besar yang kau minum tu? Oh, botol arak tu memang sentiasa ada kat rumah saya tuan. Kerana saya jumpa botol itu di tempat orang buang sampah. Saya tengok botol tu lawa, cantik. Saya balik basuh-basuh, beri bersih. Maka saya tuangkan, isikan dengan air kosong sebagai minuman kami, bekas minuman kami. Oh, puas hati. Puas hati ya kamu duduk sangka buruk dengan orang, kata Tok Guru tadi. Itulah dia, jangan cepat buruk sangka. Dah hang tu, mak hang dah tua, umur 98, bukan 19. Jangan sangka mak orang pun macam mak hang lah. Tengok orang tu dengan mak dah, kata tu gewel dia. Faham ya? Jangan sebab buruk sangka. Ambil tengok orang minum botol arak, hang tak tanya, tak tahu lagi isi apa dalam tu. Botolnya saja, takkan simpan botol arak saja. Faham tak? Itulah maksudnya, jangan cepat menaruh syak wasangka. Ya, su'uzan zanbun kabir. Jahat sangka pada manusia itu dosa besar. Baik. Jadi kalau orang-orang alim tadi ni buat salah lah pada pandangan mata kita, kita jangan terus kata dia salah, melainkan terang-terangan dia bersalah. Dah ditegur pun tetap dia pegang dengan benda salah dia, maka kita kata dia salah, kita mufarakah, itu tak apa. Tapi kalau kita tak tahu antara dua, pergi tanya dulu ataupun kita abaikan saja. Lebih baiknya abaikan saja. Kita bukan malaikat atik dan malaikat rakib nak tulis kejahatan dan kebaikan orang. Faham? Kita juga bukan inspektor polis nak tangkap orang salah. Dah. Kita ni apa dia? Kalau buat salah hang kena kat akhirat. Tu kita. Ni kita ni cepat sangat buat hukum. Ya, kecil-kecil tak nak baca betul-betul jadi hakim. Jadi hakim tak apa, aku nak hukum orang. Ini nama hakim senjam berhad. Baik, habis. Dan ia pada menempati ilmu fiqh dan usul. Dan ia
ia tasawuf ni menempati ilmu fiqh dan usul. Maknanya tempat lahirnya ilmu fiqh dan ilmu usul tu dari ilmu tasawuf. Semua ilmu ni duduk dalam tasawuf. Dari tasawuf tu lah keluar berbagai-bagai ilmu pula. Ibaratnya biji benih. Ilmu tasawuf tu ibaratnya biji benih. Dari biji benih dah tumbuhnya tunas. Akhirnya jadi satu pohon pokok yang besar yang berbuah. Itulah umpamanya tasawuf. Dan ianya pada menempati ilmu fiqh dan usul pada tempat buah bagi pohon kayu. Kerana ini ilmu iaitu buah dan faedah bagi ilmu usul dan fiqh. Titik. Bermula kemuliaan itu bagi pohon jua. Kemuliaan tu bagi pokok tu juga. Pokok apa? Kalau pokok manggi, buah manggi hadapnya. Pokok kelapa, bahan dahan kelapa, orang panggil pokok kelapa. Buah kelapa dapatnya. Tetapi tiada menempati pohon itu melainkan dengan buah. Nama musangking, pokok musangking. Yang ada ulat bulu ke? Ada pedak? Tebanglah buat kayu. Dan telah berkata Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah tawarikhnya, bermula ilmu ini iaitu setengah daripada ilmu syarak yang datang akan dia di dalam agama Islam di dalam kurun yang pertama lagi. Dan adalah asalnya bermula mereka itu segala kaum, iaitu sentiasalah mereka itu berjalan atas jalan ahlul haq. Ini orang-orang yang menjalani jalan tasawuf ni adalah orang-orang yang menjalani jalan-jalan yang benar. Ahlul haq ni orang-orang yang benar. Yang benar menuruti sunnah Nabi. Dan hidayah. Yani atas jalan hidayah, jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin tu. Padahal mereka itu mengikut dengan segala jalan salaf. Ini jalan para sahabat. Salaf ni ialah jalan para sahabat. Daripada umat ini, iaitu jalan segala orang yang besar-besar daripada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Siapa tabi'in? Murid sahabat. Murid-murid sahabat Nabi itu namanya tabi'in. Ya. Seperti Imam Hasan Al-Basri. Bukan Jalaluddin Hasan. Hasan Al-Basri itu contoh salah seorang tabi'in. Anak murid kepada Huzaifah Al-Yamani, seorang sufi, ulama besar, alim tauhid, fiqh, tasawuf dan ilmu wahyu, ilmu tafsir. Zaman dia khalifah hanya benarkan dia seorang yang mengajar tafsir di Masjid Basrah. Sebab zaman itu sudah penuh ilmu Israiliyat disampaikan oleh orang-orang sampai memudaratkan agama orang lain. Maka khalifah perintahkan yang boleh ngajar ilmu tafsir ni Hasan Al-Basri seorang lagi. Zaman itu sekitar tahun 90 Hijrah. Rupanya zaman itu pun dah banyak dah orang sesat. Ya, tambah zaman lah ni. Zaman lah ni lagi lah, no? Jaga-jaga kita ni ya. Baik, habis. Dan adalah mereka itu golongan sufi tadi. Di dalam hal yang demikian itu
iaitu adalah ia di dalam hal yang sangat elok, yang sangat soleh, dan iaitu hal yang berputus. Hal yang berputus mereka itu kepada berbuat khidmat kepada Allah, kepada berbuat khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala pada zahir dan batin mereka itu. Kenapa dia kata berbuat khidmat? Kenapa tak sebut taat? Taat ni darjah orang awam. Taat ni darjah orang awam memasuki awal soleh. Itu taat. Ya. Kalau orang khidmat ni ialah orang muqarrabin. Kalau orang siddiqin mereka orang yang beradab. Dulu saya sebut, ingat dah. Darjah orang beribadat ni 3. Yang pertama, darjah orang taat. Itu orang awam yang mula memasuki darjah soleh, digelarkan abror. Ya. Orang soleh darjah abror, dia beribadah, ibadahnya darjah taat. Yang kedua, orang khidmat. Siapa orang khidmat? Orang khidmat ni ialah orang soleh darjah muqarrabin. Ibadah mereka itu ibadah maqam khidmat. Yang ketiga, orang soleh darjah siddiqin. Siddiqin ni orang yang beribadah darjah beradab dengan Allah. Kalau kita nak tulis, nombor 1 abrar, soleh darjah abrar, soleh darjah muqarrabin, soleh darjah siddiqin. Abrar itu taat, muqarrabin itu khidmat, siddiqin itu adab, orang yang penuh beradab. Ya, kita ni apa dia? Kurang ngajau. Orang kata ada, kurang ngajau. Allahu Akbar, macam-macam kita ingat. Tu lah. Itu nak ibadah kurang ngajau. Kita ni beribadah tak beradab. Nikmat Tuhan kita sentak. Nikmat Tuhan kita rentak. Buat ibadat, buat ibadat macam mana? Itu tadi biadab. Semayang pun ingat benda lain. Betul tak? Tu pun dia rasa diri kita baik. Tu lagi kurang ajar. Tak sedar diri kita ni. Dah buat ibadat biadab. Lepas tu pula kurang ajar lagi. Celaka sungguh lah kita ni. Betul tak? Jangan sangka kita baik lah. Kita yang 3 tadi tak ada kategori. Tak termasuk langsung. Betul tak? Siapa yang rasa termasuk, duduk depan ni pula. Aku nak ngaji dengan dia. Tu dia. Jadi kita sesama kita jangan duduk pandang aku lebih baik daripada dia, serupa kita. Serupa ya, kadang-kadang orang tu lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada kita tak tahu sebab rohani manusia kita tak nampak. Kita nampak zahir. Zahir tu boleh saja menyalahi yang batin. Baik ya, habis. Mana tadi? Dan iaitu hal yang berputus mereka itu kepada berbuat khidmat kepada Allah Ta'ala pada zahir dan pada batin mereka itu, dan berkekalanlah mereka itu berpaling daripada segala perhiasan dunia dan kesedapannya. Inilah orang yang dinamakan tajrid anid dunia tadi ni. Berpaling daripada
perhiasan dunia dan kesedapan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh meninggalkan nikmat dunia dan nikmat kesedapan dunia tadi kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, kerana nakkan ma'rifatullah. Dunia ni ibaratnya macam bangkai yang menutupi nafsu makan kita. Kita nak makan nasi kat restoran, tiba-tiba duk bau bangkai biawak tepi restoran, lalu makan. Tantah dia masak biawak pun tak tahu, nampak macam daging lembu. Rupanya biawak, kepala biawak duk tepi periuk, lalu makan. Itulah yang menghalang selera kita nak makan. Yang menghalang selera kita nak beribadah, bertakarrub kepada Allah ialah apa dia? Daki-daki cinta dunia yang duduk dalam hati itu. Tu dia kata kena tajrid anid dunia tadi. Baik. Jadi bila kita tak dapat tinggalkan juga, kena cari dunia juga, maka kita perbetulkan niat kita cari dunia tu. Bukan atas jalan ingin bermegah-megah dengan manusia, bukan atas jalan ingin bersedap-sedap dengan keinginan nafsu, bukan atas jalan sesuatu yang Allah tidak redha. Maka jaga sungguh niat tu jangan sampai terbatal. Sebab niat yang baik bagi orang yang cari dunia ni umpamanya meniti di atas tebing yang amat halus, mudah saja tergelincir ke lembah kerosakan. Mudah. Kita cari benda yang getir di tempat yang getir, nak selamatkan diri daripada kegetiran itu amat sukar. Berbanding dengan orang yang tak duduk di tempat yang getir, dia nak mencari keselamatan itu mudah. Nisbah kepada tiada kegentiran. Kita ni nak cari keselamatan di tempat yang gentir. Jadi nak jaga jangan sampai terkena gentir yang merosakkan kita tu payah. Tak? Kita terpaksa cari harta dunia pasal kita perlukan dia, nak bayar hutang umpamanya, anak ramai umpamanya gitu lagi ni lah contohnya kan. Dan kita tahu kalau kita cari ni kita akan terjun ke lembah hubud dunia, bukan senang nak keluar, nak selamatkan diri dari benda tu. Maka tak kala itulah kena bersungguh-sungguh memelihara itu. Dia berbeza dengan orang yang tak duduk di tempat getir tu. Nisbah dia mudah. Sebab tu orang dulu dia beruzlah, menjauhkan diri daripada tempat getir, pergi kepada lapangan yang luas supaya mudah dia berjalan kepada Allah. Begitu. Baik, habis. Dan berpaling daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan berasinglah mereka itu di dalam hal, yakni beruzlah di dalam hal yang demikian itu daripada makhluk, berasing menjauhkan diri daripada makhluk dengan melazim duduk dalam khulwah dan gua-gua bukit, kerana menuntut berkekalan mereka itu dengan berbuat ibadah, jadi agar dapat istiqamah alal ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah ni bukan hanya solat, puasa, zikir, baca Quran saja. Ubudiyah itu ditilik kepada perjalanan rohaniyahnya. Semayang ramai yang boleh semayang, puasa ramai yang boleh puasa, baca Quran ramai yang boleh baca Quran, belajar ramai yang boleh belajar. Tapi semua ibadah yang zahir itu adakah bermuafakat dengan rohaniyah dia? Itu dia, rohaniyah itu. Dan menuntut berkekalan, berpaling daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Panjang lagi tu, kena berhenti lah dulu. Baik, tanda di situ. Kemudian katanya, dan adalah mereka itu. Tanda situ, insyaAllah dia sambung. Wallahu a'lam.
ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.